Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 14 ingin membentangkan video projek Cintakan Negara yang bertajuk Perpaduan dalam Pembinaan Negara Bangsa. Perpaduan adalah hubungan erat yang diwujudkan dalam kalangan kaum untuk mencapai matlamat bersama. Dalam erti kata lain, perpaduan adalah proses menyatupadukan masyarakat dalam membentuk satu nilai perasaan cintakan negara. Keharmonian antara masyarakat tidak akan dinikmati tanpa unsur perpaduan yang utuh. Kami telah melawat bangunan Sultan Abdul Samad yang merupakan mercu tanda bagi Bandaraya Kuala Lumpur. Pelbagai peristiwa bersejarah berlaku di hadapan bangunan ini sehingga hari ini. Di sinilah tempat di mana bendera Union Jack diturunkan pada 31 Ogos 1957 dan bendera Jalur Gemilang dikibarkan buat kali pertama. Dataran Merdeka menjadi tempat perarakan sambutan ulang tahun kemerdekaan Malaysia setiap tahun sejak 1957. Selain itu, terdapat acara lain yang diadakan di sini termasuklah pameran kereta yang sedang diadakan semasa kami membuat lawatan ke sini. Tempat inilah di mana perpaduan antara masyarakat dapat dieratkan di mana masyarakat berkumpul untuk memeriahkan sambutan kemerdekaan dan pelbagai acara lain. Tanggal 13 Mei 1969 telah berlakunya rusuhan kaum yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan, hilang rasa percaya dan kemusnahan harta benda. Negara ini juga dipecah perintah oleh penjajah British dengan dasar pengelompokan etnik sehingga terpisah melalui identiti sosial budaya. Orang Cina menetap di kawasan Lombong Bijih dan Pekan-Pekan, orang India di ladang-ladang getah, manakala orang Melayu terpuruk di kampung. Mobiliti sosial juga berbeza. Kaum Cina melangkah jauh ke depan, manakala kaum Melayu dibiarkan miskin dan kurang pendidikan. Penjajahan Jepun juga semakin melebarkan jurak sosial budaya. Integrasi antara kaum hancur apabila Jepun membantai etnik Cina dan mengupah kebetai dan tekikan daripada bangsa Melayu. Tragedi 13 Mei yang telah mengorbankan nyawa dan kemusnahan harta benda telah memberi banyak pengajaran kepada negara kita. Namun, semakin lama jarak masa, maka ianya semakin dilupakan, terutamanya oleh generasi muda. Daripada lawatan kami di KL City Gallery, kami mendapat banyak iktibar daripada paparan sejarah peristiwa 13 Mei yang berlaku di tanah bumi Malaysia ini. Apa diperlukan? Setiap warga negara haruslah menyumbang kepada pembinaan negara bangsa dan menghargai status kewarganegaraan. Taman Cinta Merdeka, kasih di hatiku ini untukmu tanah pertiwi. Dari utara selatan juga timur ke barat. Antara objektif dalam memupuk perpaduan di dalam kalangan masyarakat Malaysia antaranya ialah memupuk rasa kecintaan dan kebersamaan dalam kalangan individu terhadap komuniti yang ada di persekitaran. Juga menjadi warga negara yang bertolak ansur antara masyarakat. Jadi, bagaimana caranya untuk kita sebagai rakyat Malaysia memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat kini? Malaysia kaya dengan masyarakat yang berbilang kaum seperti di Pasar Seni atau juga dikenali sebagai Central Market. Kita dapat melihat pelbagai etnik dari kaum Cina, Melayu dan India menjalankan aktiviti perniagaan mereka dengan harmoni. Ada kedai yang mencanting batik dan menjual karya seni yang dimiliki oleh orang Melayu, kedai menjual bunga yang dimiliki oleh orang Cina dan kedai yang menjual pakaian tradisional bangsa India. Apa yang boleh kita contohi adalah sikap peniaga-peniaga di sini yang mengamalkan nilai-nilai murni seperti bersatu hati dan tolong-menolong antara satu sama lain.
Perpaduan dapat dipupuk dengan mengamalkan nilai-nilai murni tersebut. Seiring dengan usaha mereka, perniagaan mereka dapat berkembang dengan adanya komuniti yang ingin menyumbang kepada kegiatan ekonomi di pasar seni ini. Seterusnya, warna-warni masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dapat ditegaskan lagi apabila sikap orang ramai, terutamanya orang muda yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat yang bermesra dan menghormati antara satu sama lain semasa mengunjungi pasar seni. Hal ini demikian kerana interaksi antara anak-anak muda yang mengunjungi pasar seni, contohnya, mereka yang bertanyakan komuniti di sana untuk mengambilkan gambar mereka sebagai kenangan dan bertanyakan arah ke destinasi yang ingin mereka kunjungi. Interaksi ini demikian dapat memupuk nilai perpaduan dalam generasi masa kini. Dengan mempraktikkan cara tersebut, kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sentosa. Keharmonian sesebuah negara pastinya sentiasa disokong oleh semua pihak yang akan membuka ruang untuk masyarakat dan pemimpin bersatu tenaga untuk memberikan idea bagi memajukan negara. Hal ini pastinya mampu mewujudkan sebuah entiti masyarakat yang mementingkan kerjasama. Secara tidak langsung dapat mengikis sikap individualistik. Tamsirnya, organisasi masyarakat yang berbeza latar belakang, agama dan adat resam mampu duduk semeja berjuang mempertahankan keharmonian negara. Perkara ini dapat dikaitkan dengan lawatan kumpulan kami ke pasar seni. Di sana kami dapat melihat sesuatu perniagaan kraft tangan yang amat harmoni walaupun mempunyai pelbagai jenis kaum dan bangsa. Masyarakat di sana juga saling menolong satu sama lain apabila mereka dalam kesusahan. Sebagai contoh, seorang peniaga berbangsa Cina tidak mempunyai baki untuk diberikan kepada pelanggannya dan meminta bantuan penukaran duit dengan peniaga berbangsa Melayu. Jadi, persekitaran masyarakat yang harmoni dapat dilihat walaupun berlainan budaya dan agama, sekaligus dapat meningkatkan ekonomi pasar seni dan seterusnya ekonomi negara. Pada tanggal 18 Disember 2022, pengalaman saya dalam menjelajahi dunia metropolitan dalam menyiapkan tugasan kenegaraan bersama-sama ahli kumpulan lain. Salah satu tempat yang saya telah pergi adalah Jalan Petaling ataupun dikenali sebagai Petaling Street. Ia merupakan kawasan penempatan kaum Cina di Malaysia semasa zaman koloni British. Selama bertahun-tahun lamanya, Jalan Petaling telah menjadi tempat perniagaan dan mengekalkan tradisi dan budaya masyarakat Cina di Malaysia. Dengan adanya kuil Buddha dan kedai menjual colok, ubat tradisi dan kedai makan Cina. Pada awal petang sehingga lewat malam, penjajah akan menjual barangan mereka di jalanan dengan pelbagai barangan jualan. Jalan Petaling juga terkenal akan nambakan pub, restoran dan gerai-gerai makanan yang menyediakan pelbagai juadah dan makanan antaranya mi Hokkien, asam laksa, mi kari dan banyak lagi. Kebanyakan pengusaha dari kalangan orang Cina Han. Namun begitu, anda boleh melihat banyak juga gerai yang diusahakan oleh orang Bangladesh, India dan etnik Melayu. Selain itu, rakyat Malaysia juga perlu melindungi tanah air seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita dengan menjaga hubungan sesama lain demi kesejahteraan sejagat. Akhir kata, bersama-samalah kita membentuk negara yang maju dengan bekerjasama menjaga keamanan dan keharmonian negara. Justeru, hal ini dapat melahirkan generasi yang tidak rasis dan bersifat terbuka sesama sendiri. Satu bulan 8 57 perjuangkan, pertahankan tanah airku. Ni abang ni merupakan owner pada kereta ni, Potong Saga. Jadi abang explain sikit kereta ni. Kereta ni model tahun 93. Model ni keluaran Proton lah. Jadi ada banyak model. Saga, Saga Esquadra. Ada 3 saiz. Yang ni paling panjang lah, 18 kaki. Kalau tengok yang itu dengan sebelah tu 16 kaki. Pakai Ace Jet yang buat custom kereta ni untuk jadikan limousine. Zaman tu Tuan Mahathir lah. Zaman tu Mahathir. Ya, dia buat taxi Subang Airport lah kalau tak ada kan.